Raja-Raja Melayu wujud dalam sejarah, perlembagaan dan institusi bagi kerajaan Melayu di Nusantara. Salah satunya ialah Malaysia, yang merupakan sebuah negara berdaulat kerana mempunyai raja dan mengekalkan institusi raja. Setiap Raja-Raja Melayu tersebut mempunyai peranan tersendiri di negeri taklukan baginda. Mereka berkuasa ke atas institusi agama di negara mereka. Setiap 10 orang raja, satu orang raja dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Raja-Raja Melayu kini merupakan raja perlembagaan tidak seperti dahulu. Raja-Raja Melayu menjadi tunggak kerajaan monarki mutlak. Setiap Raja-Raja Melayu dilindungi oleh perlembagaan. Setiap daripada mereka berkuasa ke atas negeri taklukannya. Mereka menjadi ketua agama bagi setiap negeri dan berkuasa ke atas kerajaan negeri. Sembilan Raja-Raja Melayu adalah Kerajaan Melayu Lama dan Kerajaan Melayu Baru. Kerajaan Melayu Lama terdiri daripada Kedah, Brunei, Perak, Johor dan Pahang. Kerajaan Melayu Baru pula terdiri daripada Terengganu, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan dan Perlis. Fungsi dan peranan Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja bukan sahaja tertinggi tetapi juga unik kerana ia adalah satu-satunya institusi di dunia. Setelah negara ini mencapai kemerdekaan, Majlis Raja-Raja ditubuhkan mengikut Artikel 38 Perlembagaan Persekutuan. Fungsi dan tugas Majlis Raja-Raja seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan adalah seperti berikut. Memilih sesuai dengan ketentuan jadual ketiga Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, bersetuju atau tidak bersetuju untuk memanjangkan sebarang tindakan, perayaan atau upacara ke persekutuan secara keseluruhan. Memberi pengampunan, penangguhan, penghapusan atau penggantian hukuman. Melantik anggota Mahkamah Khas. Majlis Raja-Raja Melayu boleh membincangkan hal dasar nasional. Contohnya, perubahan dalam dasar immigration dan perkara lain yang difikirkan sesuai. Apabila persidangan membincangkan hal-hal dasar nasional, Yang di-Pertuan Agong akan didampingi oleh Perdana Menteri dan para penguasa lain dan Yang di-Pertuan Negeri oleh Ketua Menteri mereka. Seterusnya, tidak ada undang-undang yang secara langsung mempengaruhi hak istimewa, kedudukan, kehormatan atau kehormatan para penguasa yang diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja hendaklah dimaklumkan sebelum perubahan dibuat terhadap dasar yang mempengaruhi tindakan pentadbiran. Mengenai kedudukan orang istimewa orang Melayu, Bumi Putera dan kepentingan syah masyarakat lain. Majlis Raja-Raja juga melantik seorang wakil untuk menganggotai Majlis Angkatan Tentera menurut perkara 137 Perlembagaan Persekutuan dan seorang wakil untuk menganggotai Dewan Gubernur, Dewan Bahasa dan Pustaka mengikut akta yang berkaitan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Akmal bin Muhammad Idris ingin menerangkan tentang fungsi persidangan pemerintahan di Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan itu, iaitu perundangan, kehakiman dan pentadbiran. Seterusnya, parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan dan ia membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan
dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru. Parlimen juga menjadi forum untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan kepentingan orang ramai. Bagi membolehkan Parlimen menjalankan tanggungjawab dengan sepenuhnya dan dengan lebih berkesan, perlembagaan telah memperuntukkan beberapa hak dan pengecualian yang dipanggil keistimewaan ahli-ahli Parlimen. Setiap dewan mempunyai kuasa untuk mengawal selia tata caranya sendiri, mempunyai kuasa mutlak atas prosedur masing-masing, boleh mengenakan hukuman ke atas pelanggaran hak keistimewaan yang menghina di dalam dewan tersebut. Secara amnya, ahli dewan menikmati imuniti daripada prosedur sivil dan jenayah terhadap perkara yang dibahaskan dan yang dibuat di dalam sesi Parlimen. Sekian, terima kasih. Peranan pemerintah. Pemerintah terdiri daripada 4 golongan, iaitu Sultan, Pembesar, Kerabat Diraja dan Ulama. Peranan Sultan. Sultan menaungi serta menjaga keselamatan rakyat. Yang kedua, mewujudkan perpaduan kaum. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan. Yang keempat, memperkenalkan undang-undang. Dan yang terakhir, mengawal rakyat. Peranan pembesar pula, memelihara keamanan atau kebajikan rakyat. Yang kedua, menjadi perantaraan sultan dan rakyat. Yang ketiga, mengutip hasil berdasarkan sistem kerah. Dan yang keempat, membekalkan tenaga tentera berdasarkan sistem kerah. Sebagai kesimpulannya, dengan adanya pemerintah, ianya dapat memelihara kedaulatan raja dan yang seterusnya dapat mencapai kemajuan serta keamanan negara. Peranan yang dipermainkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan telah memperuntukkan beberapa kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong. Antaranya ialah diberi kuasa untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di negeri Sabah dan Sarawak dan juga menjaga kepentingan-kepentingan sah kaum-kaum lain. Baginda juga berperanan sebagai Ketua Agama Islam di negeri Baginda sendiri, Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong juga adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Negara dan baginda juga mempunyai peranan penting yang lain dalam kerajaan, termasuklah melantik seorang Perdana Menteri, menangguhkan pembubaran Parlimen dan juga meminta supaya diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja bagi tujuan membincangkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Raja-Raja.